Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi sekali dengan saya, Mas Syiro. Kali ini saya nak share sedikit daripada pertanyaan sahabat-sahabat, macam mana nak buat FB Live secara kreatif dan juga FB Live yang menarik. Kali ini saya nak share 10 tips untuk buat FB Live secara menarik dan juga kreatif. Stay tune bersama saya dengan 10 tips lepas ni. Tekan subscribe dan juga loceng bagi notifikasi video-video terkini daripada saya. Penafian, perkongsian dalam video ini adalah dari kepakaran dan pengalaman Mas Syiro. Mungkin sesuai atau tidak untuk anda. Jika bermanfaat, sila kongsikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi sekali dengan saya, Mas Syiro. Kali ini saya nak share sedikit daripada pertanyaan sahabat-sahabat, macam mana nak buat FB Live secara kreatif dan juga FB Live yang menarik. Kali ini saya nak share 10 tips untuk buat FB Live secara menarik dan juga kreatif. Stay tune bersama saya dengan 10 tips. Kita mulakan, kenapa kita kena buat FB Live? Kenapa ini para usahawan kebanyakannya perlu melakukan FB Live? Pertama adalah FB Live ni kita akan terus berhadapan dengan penonton. Kita terus berhadapan dengan sahabat-sahabat di FB kita. Kita terus bersama dengan memperkenalkan perniagaan kita, branding diri kita secara lebih yakin dengan orang di dalam FB yang mungkin tidak kenal kita. Sebab tu kita perlu lakukan FB Live. Sebab apa? Daripada FB Live ni dia akan tarik engagement lebih mudah secara terus daripada rakan-rakan di FB kita. Dan juga ianya juga untuk membantu kita berkongsi tentang kita punya perniagaan ataupun tentang kehidupan kita ataupun aktiviti kita dengan cepat pantas. Sebab tu jangan je live secara langsung. Kalau kita buat rakaman, ianya akan jadi lambat untuk orang tengok. Kadang orang malas nak tengok. Tapi kalau kita buat live, ada orang tertanya-tanya apa live yang kita nak buat. Sebab tu FB Live ni penting. Sebab apa? Untuk menarik engagement, untuk kita terus bersemuka dengan sahabat-sahabat kita yang terus boleh bertanya soalan kepada kita tentang perniagaan kita, tentang aktiviti kita lakukan, apa saja kita boleh buat. Tapi kita perlu lakukan dengan 10 cara yang kreatif bagi menarik perhatian penonton untuk FB Live kita. Okey, yang pertama kita perlu yakin depan kamera. Apabila kita nak buat FB Live, penonton ni, kawan-kawan kita akan tengok secara langsung tau. Dia bukannya rakaman. Jika kita melakukan rakaman, kita boleh edit. Kita boleh edit mana kita cakap gagap, kita gugup, cakap yang salah. So kita kena yakin. Walaupun kita terlupa apa kita nak cakap tu, kita kena yakin. Yang pertama kita kena yakin. Jangan takut-takut. Tengok kamera, anggap macam kita bercakap depan kawan-kawan kita, ataupun anggap macam kita cakap seorang-seorang pun tak apa. Kalau kata ada pertanyaan-pertanyaan yang keluar tu, kita anggap macam kita bersembang, berbual, bersantai dengan mereka. So itu akan meningkatkan keyakinan kita untuk bercakap di hadapan kamera. Okey, yang paling penting, jangan kurangkan untuk bergagap. Tapi kalau untuk permulaan, jarang-jarang buat permulaan untuk kita buat FB Live, tak apa, gagap tu biasa. Macam okey, kurangkan bunyi okey, hari ni tuan-tuan tengok video saya ni. Okey, tengok video saya ni, tuan boleh kira berapa kali saya sebut ada saya sebut tapi kita cuba kurangkan sebut tu. Sebab apa? Bila kita sebut tu, kita sedang memikirkan sesuatu yang kita lupa, betul tak? So bila kita buat FB Live, kita kena kurangkan perkataan tu. Bila kita kurang perkataan tu, penonton nampak kita very confident tentang perniagaan kita, confident tentang kita punya produk. Sebab tu mereka akan yakin dengan kita. Apabila nampak kurangnya cakap pertama adalah kena yakin. Okey, tips kedua adalah kita kena tahu apa mesej yang kita nak sampaikan. Jangan kita buat FB Live tapi kita tak tahu apa mesej kita nak sampaikan. So macam mana kita nak buat? Kita kena buat preparation dulu, okey? Kita kena tahu
why, what, how. So benda-benda ni penonton nak tahu. Penonton akan bertanya sewaktu kita sedang buat live FB. So ini adalah amat penting. So kena buat homework sedikit. Mesej apa kita nak sampaikan? Kita nak cerita tentang produk kita ke? Kita nak ceritakan tentang kita punya perniagaan ke? Kita nak ceritakan konsep kita ke? Kita nak cerita tentang diri kita ke? So mesej apa kita nak sampaikan? Kita nak sampaikan dakwah ke? So ini adalah penting untuk kita sampaikan kepada penonton-penonton, audiens kita sewaktu FB live. So benda yang penting adalah penonton ni akan bertanya what, why, kenapa dia tengok video kita? Okey, apa yang kita nak tunjukkan? What, betul. How kita punya video ni akan membantu mereka. How, bagaimana kita punya video ni, kita buat live ni boleh memberi solusi kepada kehidupan mereka. So benda-benda ni kita kena betul-betul kena bersedia mesej apa yang kita nak sampaikan kepada audiens kita. Okey, kena buat homework. Okey, yang ketiga saya menggalakkan jika anda untuk buat FB live, anda masuk grup. Okey, buat grup. So benda ni akan makan masa yang panjang. Sebab apa? Anda perlu create the group ataupun anda masuk dalam satu grup yang anda memang dah dibenarkan untuk buat FB live. So kalau kata anda buat dalam FB personal, kadang-kadang susah untuk kita nak cari kita punya niche, kita nak cari kita punya avatar di dalam tu. Kita nak cari satu kumpulan yang nak dengar kita punya tajuk live kita. Tapi kalau katakan anda jual ubat gastrik, so anda boleh create satu grup FB semua pesakit-pesakit orang yang ada masalah gastrik. So kalau kata ramai orang join that group, so public group tu yang penting public group. Jangan buat close group, buat public group. So bila semua orang boleh join group tu, and then katakan you ada lebih kurang dalam 1000 orang ahli yang ada gastrik, so mudah untuk anda buat live di dalam FB group tersebut. Sebab apa? 1000 orang tu sentiasa menanti-nanti anda sebagai admin group, anda sebagai sifu yang boleh membantu mereka untuk menyelesaikan masalah gastrik mereka. So kita dah ada audience kat situ. Dari situ apa saja apa yang anda cakap, anda buat himat rundingan untuk memulihkan gastrik, ataupun anda sediakan rawatan, ataupun anda ada jual produk tentang gastrik, so mereka akan beli dan memerlukan khidmat anda. So yang itu paling penting, anda buat grup. Berbeza kalau anda buat dalam FB personal. Jika anda buat FB personal boleh, tetapi yang tengok dalam tu adalah kawan-kawan kita yang bercampur-campur, yang mungkin mereka tidak minat dengan apa yang kita nak cerita. Selain daripada FB group, anda juga boleh buat FB page, iaitu untuk orang like. So biasanya orang like ni kadang-kadang kawan-kawan kita nak support kita, tapi dari situ pun dia akan tarik engagement. Mungkin yang like kita punya page tu orang yang minat. Kalau kita buat page tentang tentang tudung, page ni orang minat. So bila orang minat, mereka akan join page tu. So mesej kita akan sampaikan adalah berdasarkan page tersebut. Sebab apa? Dah ada audience di dalam tu dah. Audience yang menanti-nanti untuk kita buat live. Yang keempat adalah anda perlu kreatif. Anda perlu picking satu perkara yang kreatif, cara yang kreatif untuk anda tarik minat audience untuk menonton anda punya live. So cara kreatif adalah mungkin permulaannya anda akan buat satu mukadimah yang cantik. Anda tidak terus ke dalam intipati yang anda nak sampaikan. So perlu kreatif. Cara nak sampaikan pun dengan gerak tubuh, sebab mereka melihat anda secara live. So anda tak boleh kaku, tak boleh macam tak boleh. Sebab live ni orang tengok kita bersemangat, dengan kita punya senyuman. So kita kena kreatif untuk menghasilkan satu video live, sebab orang tengok secara langsung ni, bukan rakaman yang boleh diedit. So kita perlu buat siaran langsung tu, live tersebut dengan penuh idea yang kreatif. Okey, tip yang kelima ni penting. Anda perlu buat poster ataupun kena buat pemberitahuan awal dahulu. Sekurang-kurangnya paling lewat pun sehari sebelum untuk anda buat live pada satu tajuk yang anda nak buat live. So buat poster. Kalau rajin buat poster yang menarik, supaya poster tersebut orang tengok menarik untuk, dan letak dalam poster tu tajuk, waktu bila, di grup mana. So orang tahu mana nak cari anda. So orang dah ready dah untuk tunggu anda. So kita kena buat live dulu lah. Kalau perlu buat video teaser sikit ke kan, untuk orang tertanda nanti untuk menonton live anda. Jemput mereka untuk tonton live kita. Okey, maknanya selewat-lewatnya bagi saya sehari sebelum.
okey, sehari sebelum. Itu amat penting. Kerana ini akan memberi amaran awal kepada para penonton yang bakal menonton live kita. Jangan tiba-tiba kita buat live. Bila kita buat live, tidak ada orang tengok. Sebab apa? Waktu mungkin orang kerja, mungkin orang ada urusan. Okey, so kita kena buat poster untuk memberitahu. Di dalam poster tersebut juga anda perlu schedulekan supaya mengikut kesesuaian waktu. Jangan buat waktu orang bekerja. Janganlah buat live pukul 2 petang. So buatlah poster tu live pukul 9 malam. Dah tahu orang balik kerja, dah makan, dah apa, dah bersantai-santai, and then baru kita buat live buat poster. Tajuk waktunya adalah pada waktu tersebut. So elakkan pada waktu-waktu yang bekerja, pukul 8 pagi orang tengah sibuk pergi kerja. So janganlah buat live waktu tu. Okey, so kita tentukan waktu yang sesuai, and then buat satu poster ataupun pemberitahuan kepada kawan-kawan. Contoh, esok saya akan buat live pada pukul 9 malam. Tajuk saya adalah 10 cara untuk menulis e-book. Secara percuma boleh join saya punya live. Okey, alright. Yang keenam, apabila kita telah tadi yang kelima tadi, kita dah beritahu bila kita nak buat live. So mereka, para audiens kita dah tahu dah bila kita nak buat live. So pada masa sama juga, yang keenam ni kita boleh siapkan beberapa soalan yang kita nak ready untuk bertanya kepada audiens kita. Okey, maknanya kita ready dah 5-6 soalan untuk kita tarik audiens kita. Jangan waktu kita tengah live tu baru kita nak fikir soalan apa kita tanya. Jangan tunggu mereka bertanya soalan, kita tanya soalan. Biar, sebab apa kita tanya soalan, mereka akan try jawab dekat kita punya bahagian komen tu kan. So kita ready dah 5 ke 3 ke 4 soalan yang kita dah ready tentang apa isu yang kita nak bawa. So dari situ engagement dan kita punya FB live lebih menarik. So readykan soalan. Contoh kalau kita cerita pasal e-book contoh kan, kita dah ready soalan dah. Sekejap lagi saya nak tanya tentang e-book. So kita ready dah soalan dia. Contoh satu soalan kita ready dah. Lepas kita bercakap lebih kurang dalam 5 minit macam tu, kita tanya siapa kat sini yang rasa nak belajar buat e-book dengan saya. Contoh nanti nak. Okey, tahu tak anda siapa lelaki terkaya di dunia yang bermula dengan tulis e-book? Nampak, kita dah siapkan soalan dah, dan mereka pun tanya siapa tuan, dia akan tanya. So dari situ dia akan menarik engagement. So jadi two way communication walaupun kita tidak dapat melihat penonton kita secara live di situ. Okey, yang ketujuh, tadi yang keenam kita minta kita readykan soalan. Now yang ketujuh, sebelum FB live kita bermula, kita dah beritahu poster, kita dah beritahu tarikh, kita beritahu masa, betul tak? Kita juga boleh beritahu dalam kita punya poster, dekat kita punya poster, and kita buat kat posting kita tu, kita boleh letak juga mohon jika anda ada apa-apa soalan, siapkan, readykan soalan sebab saya sedia menjawab. Kita dah offer awal dah. Sebab tajuk kita, contoh tajuk kita adalah terokai potensi buat duit dengan e-book. Tajuk poster kita cantik sudah. So dalam posting kita tekaplah jika anda ada sebarang soalan, get ready, insya-Allah saya akan sedia menjawabnya sewaktu sesi live tersebut. Kali ini kita minta mereka readykan soalan pula. So FB kita nanti akan jadi menarik sebab mereka tak sabar untuk dengar kita bercakap, dan mereka dah ready soalan untuk bertanya kita dah, sebab tajuk kita dah bagi. Kalau kita tak bagi tajuk, tiba-tiba pupuk kita terus buat live, terkejut orang. So kita buat dalam posting kita tu, kita beritahu awal ada apa nak tanya. Nak tanya nanti tanya saya esok dalam sesi FB live. InsyaAllah saya akan jawab 10 soalan. Buat macam tu. Okey, yang ke-8 ni saya sentuh tentang kita punya environment. Okey, bila kita nak buat FB live, kita kena cahaya. Macam saya, okey, cahaya lampu je cukup lah. Cahaya lampu biar orang nampak kita dengan clear, jangan dalam keadaan gelap. So biar lampu clear, terang. Okey, lighting penting. Bila kita dengan lampu yang terang, okey, so environment yang okey, tak semestinya kita duduk dalam studio. Kadang-kadang kita tengah bercakap ni, kita dalam kawasan rumah, mungkin ada horn kereta, tak apa, itu kita boleh dimaafkan sebab benda yang tidak sengaja. Sebab tak semua kita orang ada studio. So kita boleh buat FB live di mana-mana, jangan buat alasan dekat rumah. Tetapi lighting penting, lampu penting. Jangan buat dalam gelap, jangan buat dalam keadaan kabur. Buka lampu, okey? Lampu amat penting. Yang ke-9, minimizekan gangguan. Okey, kalau boleh elakkan gangguan. Gangguan ni bukan macam saya cakap tadi, yang ke-8 yang ke-8 ni gangguan macam tiba-tiba berlaku horn kereta ke apa. So bila kita nak buat FB live, kita kena bersedia dari segi apa. Walaupun kita pakai rumah, kita kena bersedia macam mana. Contoh anak-anak nak kacau. So elakkan gangguan tersebut, minimizekan gangguan tersebut. Gangguan yang boleh kita elakkan daripada awal. Contoh kalau kita ada anak kecil, mintalah suami jaga ke, ataupun husband jaga ke. Kita kena buat macam tu. Ataupun tidurkan anak
Okey, macam saya selalu buat FB live. Saya selalu buat waktu anak dah tidur ataupun anak saya dalam bilik dengan isteri saya saya akan buat video ataupun FB live. Sebab apa? Kadang-kadang anak kita dia mengganggu kita punya penyampaian. So elakkan, cuba minimalkan gangguan sewaktu buat FB live. Handphone kalau boleh, kalau kata kita buat FB live tu menggunakan laptop yang ada kamera, so handphone kita ada kan, so please silent your handphone ataupun letak jauh-jauh sikit handphone tu kan. Handphone berbunyi pula nak jawab handphone. Benda-benda ni akan mengganggu kita punya FB live. Okay, so bila berganggu otak kita, jadi tengah buat live tau. Bila buat live ni kita jarang kita boleh sediakan nota, it's good sediakan nota. Tapi kadang-kadang bila kita ada gangguan, nota pun kita terlupa kat mana kita terhenti tadi. Okay, alright, so pastikan elakkan. Okey, yang ke-10, tip yang ke-10 untuk buat FB live yang menarik adalah yang adalah suara kena jelas. Macam saya terpaksa pegang mic sini. Sebab apa? Saya punya mic ni ada problem sikit. Kalau saya letak kat sini dia ada bunyi macam current. So tak apa, kita pegang pun tak apa, ibarat kita pegang mic. So yang penting suara kena jelas. Okey, suara kena jelas. Macam mana kita nak buat cara kena jelas kita? Satu adalah kita bertanya sebelum kita bermula tu. Dalam 30 saat yang pertama tu kita tanya. Dia juga membantu untuk tarik engagement awal-awal. Okey, bertanya, boleh siapa bagi komen jika dengar suara saya, bagi thumbs up ataupun bagi komen suara jelas. Kita minta audience bagi komen dahulu ataupun bagi thumbs up. Maknanya kita nak tarik dia punya engagement, baru ada orang tengah dengar suara kita. Tanya soalan, suara saya clear tak? Suara saya dengar clear tak? So pastikan suara anda jelas, tidak ada gangguan angin ke apa semua. Kalau boleh elakkan perkara-perkara tersebut. So itu adalah perkara-perkara penting. Bonusnya adalah nota kena ada. Jika anda tidak influence lagi ataupun anda lupa fakta-fakta yang anda nak cakap, sediakan nota. Tidak ada masalah nota boleh pegang pun, tak ada masalah. Tapi anda tengoklah, janganlah tengok baca nota je. Kalau anda baca saja, FB anda tidak jadi menarik. So bonus saya bagi adalah daripada 10 tadi, saya tambah bonus 1, tulis nota, ready nota apa anda bercakap. Okey, itu saja daripada saya, perkongsian saya pada kali ini. Mungkin ianya sedikit boleh membantu untuk anda get ready untuk anda buat FB live. Saya berdoa semoga anda lepas ni FB live anda lebih menarik dan lebih anda berkeyakinan untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan penonton anda. Saya juga biasa gugup, tapi saya cuba melatih hari-hari. Kena berlatih hari-hari, kena buat dan buat selalu, dan akhirnya anda akan rasa seronok bahawa FB live ni akan membantu brandingkan diri anda, brandingkan perniagaan anda, mempromosikan anda punya produk. FB live akan bantu, percayalah, FB live akan bantu berbanding anda buat video. Kalau anda buat video letak dekat YouTube ke letak apa, boleh membantu, tapi kadang orang tak buka. Tapi kalau FB live ni orang terus tengok. Kadang-kadang kawan-kawan kita dia nak tengok apa kita cakap, dia pun terus tengok. So itu saya daripada saya Malaysia Syiro. Saya berkongsikan apa saja persoalan. Jika ada apa-apa yang anda perlukan yang nak tips daripada saya, just komen dekat bahagian komen di video saya ni. Bagikan apa pendapat anda dan juga apa yang anda perlukan yang mungkin saya akan boleh masukkan dalam konten video saya akan datang. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.